Assalamualaikum, salam hormat. Saya Dina Syaf Salim dan anda sedang menyaksikan Ruang Bicara. Baiklah saudara, kalau saya memetik apa yang disebut oleh Joseph Stiglitz di dalam makalahnya menyebut tentang The Price of Inequality, How Today's Divided Society Endangers Our Future, menyebut tentang belanjawan itu haruslah mampu untuk mengurangkan ketidaksamaan antara society ataupun masyarakat sekaligus meningkatkan keadilan ekonomi yang akhirnya akan memastikan soal pengurusan kewangan itu dilakukan dengan cekap yang akhirnya memberi manfaat kepada pembangunan sesebuah negara. Dan untuk itu, menjelang belanjawan bagi tahun 2025 yang akan dibentangkan pada hari esok sekitar jam 4:30 petang oleh Menteri Kewangan, kita nak menilai dahulu perkara-perkara major yang harus untuk diberikan tumpuan berdasarkan kepada ekonomi semasa yang telah pun dicapai oleh negara kita, negara Malaysia. Dan untuk itu kita nak bercakap berkaitan tentang kesinambungan reformasi ekonomi dalam belanjawan 2025. Saya perkenalkan tetamu di studio ketika ini iaitu Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali yang merupakan pengasas ekonomi dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, lama tak bersua sebab terakhir belanjawan juga. Tahun 2023 ketika itu kali pertama Malaysia Madani membentangkan belanjawan bajet. Baik, kita nak bercakap soal ni. Satu tumpuan dahulu sebelum saya nak bercakap soal kesinambungan itu. Sisi yang harus kita lihat dulu berkaitan tentang sisi belanjawan 2024 yang sekarang ini sedang bergerak secara keseluruhannya. 2024 tahun ini angka itu cukup besar, belanjawan diberikan dan 90 bilion ringgit itu ditumpukan kepada aspek pembangunan. Tetapi dalam konteks ini saya tidak mahu bercakap berkaitan tentang angka-angka itu. Saya nak bercakap soal pengurusan terhadap angka-angka itu. Kerana wujud kebimbangan daripada beberapa pakar ekonomi melihat tentang bagaimana wang yang besar ini boleh dibelanjakan dengan secekapnya kerana ia berakar umbi daripada laporan Jabatan Audit Negara sebelum ini. Banyak menyebut mendedahkan isu-isu ketidakcekapan tata kelola dan juga pengurusan keuangan negara yang tidak lancar dilakukan. Angka besar 2024, bagaimana Doktor melihat peruntukan besar ini betul-betul dimanfaatkan untuk kebajikan rakyat tahun 2024 ni? Okey. Satu soalan yang sangat agak susahlah saya nak jawab kan. Kalau kita lihat kepada bajet ini akan kita cerakinkan tiada pendapatan dan juga perbelanjaan kan. Betul. Dan pendapatan yang kita dapat tu kita kena tahu dari mana. Dan perbelanjaan tu pula nak dibelanjakan ke mana kan. Dan perbelanjaan tu besar. Betul. Ada tentang pembangunan tadi disebut, ada disebut juga kita perlu ada untuk perbelanjaan mengurus, emolumen dan sebagainya lah. Dan apabila kita lihat kepada konteks sama ada dia cekap atau tidak, kita perlu ada pemantauan yang sangat ketat. Betul. Yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan semua perbelanjaan yang dilaksanakan itu mencapai piawaian yang sepatutnya. Sebagai contohnya, bila dilakukan audit dan sebagainya dan dilihat ada sedikit ketirisan dari segi tata kelola dan sebagainya, dan ianya perlu rectify. Diperbaiki balik supaya apabila semua bajet-bajet ataupun peruntukan itu diberikan, dianya adalah efisien dan juga boleh memberi manfaat kepada our major stakeholder tu. Kita punya target khusus kita iaitu rakyat. Jadi dalam konteks ini saya rasa apabila dilaksanakan auditnya, pemantauannya, maka kita boleh mengekang kalau ketirisan-ketirisan yang berlaku itu dapat dikekang daripada menjadi tidak membazir lah. Daripada membazir. Okey, ini menarik minat saya apabila baru-baru ini saja, tahun ini ada berlakunya pindaan sedikit peruntukan berkaitan tentang kuasa Jabatan Audit Negara untuk membuat audit. Mungkin dahulu mereka ataupun agensi kerajaan ataupun syarikat berkaitan kerajaan tidak tertaluk kepada Jabatan Audit Negara untuk masuk. Sekarang ini sudah ada perkara tersebut dan saya nampak akan dikuatkuasakan dengan begitu strategik khususnya pada tahun 2025. Dari sudut pandang doktor melihat keperluan dan juga kaedah pelaksanaan dilakukan di bawah reformasi itu, adakah ia sedikit sebanyak akan meningkatkan lagi kecekapan pengurusan dana yang telah disalurkan melalui belanjawan nanti? Kena pernah ada audit lah. Jawapan yang mudahnya ada lah. Kita kalau dulu saya kerja bank.
Saya bank, jadi saya jadi juru audit. Kerja saya memang mengaudit bank. Kan? Saya kerja di satu bank swasta. Dan kita perlu melihat dari segi tata cara dia. Betul. Dari segi macam mana pekerja-pekerja melaksanakan tata cara dia supaya ia mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kalau bank dulu dia ikut peraturan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Okay, adalah Section 3A-nya, apa Secrecy Act dan akta. Sama juga dengan badan-badan yang di bawah kerajaan ini. Perlu ada auditnya dan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baiklah. Okey. Dengan baik. Selain satu perkara lagi yang telah pun diperkenalkan untuk tahun 2024 adalah berkaitan tentang cukai. Cukai adalah satu-satu kaedah ataupun strategi oleh kerajaan untuk mendapatkan pulangan lebih cepat berbanding dengan projek pembangunan. Dan antara yang menarik minat saya adalah apabila cukai berkaitan tentang perkhidmatan SST naik 2% yang dikuatkuasakan pada 1 Mac lalu. Dalam konteks ini dan juga melihat situasi kos sara hidup semasa, bagaimana doktor melihat reformasi percukaian seperti kenaikan SST ini benar-benar memberikan pulangan dan hasil kepada kerajaan di samping tidak membebankan golongan berpendapatan rendah dan juga sederhana? Maksudnya dia tak memberikan efek yang besar kepada golongan pendapatan rendah dan sederhana. Rendah dan sederhana. Maksudnya B40 lah. Ya, betul. Okey. SST ni adalah satu cukai tidak langsung. Maksudnya dia penggunaan lah. Jadi kita guna dan kita kena bayar. Betul. Dan selalunya kalau kita bayar SST ni ialah macam kita makan di restoran, di hotel kan. So kita kena bayar cukai itu. Dan saya rasa ianya memberikan pendapatan yang baik kepada kerajaan sebab dia ialah kita belanja dia akan dapat pendapatan. Tapi kalau golongan B40 ni mungkin saya rasa dia tak terkesan dengan cukai SST. Jadi perkenalkan ini. Sebab dia mungkin tidak mengguna dan tidak menggunakan ataupun membeli barangan yang dikenakan SST ni. Sebab golongan B40 kebanyakannya mereka membeli barangan-barangan yang keperluan asas. Baik, kalau itu golongan B40 mungkin tidak terkesan. Dalam konteks golongan M40 ini, golongan yang berada di tengah-tengah dengan sumber pendapatan yang dilihat hanya bergerak begitu perlahan, ditambah pula dengan percukaian dan juga gaya hidup ni. Adakah itu dia panggil middle income trap ni? Bagaimana situasi itu untuk tahun 2024 ni melihat? Adakah mereka terperangkap daripada situasi ini yang memerlukan sedikit sebanyak anjakan baharu dalam belanjawan 2025 nanti? Saya rasa perlulah. Dari segi middle income trap ni adalah satu fenomena dunia lah. Maksudnya golongan pertengahan ini berada dalam perangkap middle income. Dia tak dapat banyak bantuan dan dia juga tidak dapat mungkin STR ke SARA ke BAP mungkin dapat sebab BAP ni bantuan awal persekolahan tu. Tetapi dari konteks sebagai contohnya bantuan-bantuan itu tidak, tapi mungkin mereka memerlukan pelepasan cukai. Golongan middle income ni perlukan lebih banyak insentif-insentif yang memberikan kelegaan lah. Sebagai contoh, kalau dulu kita ada dia orang menyimpan atau menabung di SSPN kan, dapat ditolak cukai. Ataupun insentif-insentif cukai yang lain yang boleh memberikan manfaat kepada golongan M40 ni kita panggil lah. Betul. Baik, soal isu cukai ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan negara. Tahun depan dijangka pendapatan daripada hasil petroleum secara khususnya akan sedikit menurun disebabkan beberapa faktor geopolitik dunia dan juga kadar pulangan harga petrol pada tahun depan. Dan perlu ada juga alternatif lain untuk difikirkan bagaimana pendapatan negara itu harus untuk ditingkatkan. Dalam perihal ini, adakah doktor melihat ada kewujudan atau kebarangkalian cukai-cukai baharu diperkenalkan? Okey. Dari segi harga petroleum saya rasa mungkin akan meningkat. Dia bukan akan menurun. Disebabkan oleh geopolitical masalah-masalah geopolitik ni, kita tengok daripada segi pergolakan antara Rusia, Ukraine, Palestin, Israel, maka mungkin dengan Iran dan sekali ia akan meningkatkan harga
minyak. Okey. Dan harga minyak kita itu WTI dan juga kita ada juga minyak yang lebih, kita ni minyak kita lagi mahal daripada minyak daripada yang Amerika Syarikat. Tapi mungkin yang berkurangan tu ialah dividen yang diberikan kepada kerajaan. Itu yang kurangnya kot. Okey, mungkin dari situ. Okey, kita tak pasti, mungkin agak berkurangan lah berbanding dengan yang sebelumnya, sebab kita pun tidak mahu, kerajaan mungkin tidak mahu membebankan Petronas dan sebagainya lah. Okey, jadi kebergantungan kepada minyak ni perlu dikurangkan lah. Dia mencari sumber baru. Jadi kita ada sumber-sumber yang kita boleh guna pakai, ataupun sektor-sektor yang kita boleh perkasakan kembali. Saya sangat tertarik dengan, sebagai contohnya, kalau dulu masa kita mengalami masalah COVID, sektor pelancongan kita boleh katakan jatuh terduduk lah. Sebab oleh kawalan pandemik sebelum ini, kawalan pergerakan dan sebagainya. Jadi pelancong-pelancong dari luar pun tidak ada datang ke Malaysia. Tapi kita lihat sektor pelancongan telah meningkat dengan banyaknya kan. Dan so ini perlu kita lihat bagaimana kita boleh meningkatkan lagi, memberikan booster kepada sektor-sektor pelancongan. Daripada contohnya kita tengok sebagai tahun ni saja orang-orang rakyat Malaysia melancong ke Thailand. Kita cuba tarik balik. Okey, pelancong yang ke Thailand tu balik melancong dalam negeri. Okey, itu boleh satu. Yang keduanya ialah dari segi cukai-cukai lain tu, saya rasa ada yang diwar-warkan. Saya baca di surat khabar ada cukai-cukai baru yang hendak diperkenalkan. Macam satu cukai yang saya tertarik itu ialah cukai lemak atau cukai bahan-barang yang tak berkhasiat. Okey. Contohnya macam burger dan yang berlemak-berlemak ni, saya rasa boleh dilaksanakan. Satunya ia memberikan manfaat kepada kesihatan. Kita punya sektor kesihatan kita pun kosnya tinggi, maka mungkin dekat situ boleh mengurangkan kos kesihatan lah. Okey, kalaulah itu antara cadangan yang barangkali mungkin akan dilaksanakan. Mungkin akan dilaksanakan. Tidakkah doktor melihat bahawasanya ketersediaan masyarakat itu akan sedikit terganggu kerana antara penyumbang ataupun pengguna yang cukup tinggi dalam konteks seperti cukai berlemak seperti itu adalah golongan kebiasaan. Adakah nanti akan wujudkan sedikit inflasi kepada kos sara hidup bagi masyarakat kerana ialah mengubah seseorang itu, gaya hidup itu bukanlah harus mengambil boleh dibuat dalam masa 1-2 hari. Okey, tapi kita betul lah dari segi konteks bila kita kenakan cukai di situ, dia akan mengurangkan permintaannya sedikit, tapi dia tidak akan membuatkannya terus tidak dipakai. Jadi kalau kita lihat, maksudnya kita akan mendidik rakyat untuk memakan makanan yang dipanggil real food. Kita makan ikan betul, bukannya yang telah diproses. Bukan kita tidak mahu makan makanan yang diproses ni, tapi dianya memberikan sedikit kesan lah. Tapi itu yang akan dilaksanakan, dan saya setuju ianya tidak akan bertukar secara 100%. Sebab dari segi konteks sejarahnya pun, dulu kita pernah ada COVID. Okey, dan saya telah mengeluarkan satu model yang mana kelakuan pengguna akan berubah. Okey, ada 4 kategori pengguna, iaitu pertamanya yang akan terus berubah kepada new normal. Okey, dia cara pembeliannya semua dia atas talian saja. Okey, Shopee lah apa dan sebagainya. Satu lagi dia tradisional macam biasa, dia akan balik kepada biasa. Walaupun dah beberapa tahun dia berada dalam satu keadaan, tetapi kedai juga dia tetap juga tengok barang dia sama. Okey, dia balik kepada asal. Yang ketiganya dia ada campuran. Dia buat yang lama dan juga dia buat yang new norm tu. Dan yang keempatnya dia maksudnya dia seperti yang asal lah. Kalau dulu dia memang tidak ada berubah apa-apa. Tidak berubah apa-apa. Okey. Baik, satu perkara lagi kalau kita lihat berkaitan tentang tahun 2024, antara tahun yang berkaitan tentang
penyasaran subsidi telah pun dilakukan. Dan tentunya antara yang terkesan adalah penyasaran subsidi diesel yang dilakukan. Dan difahamkan juga ada beberapa, contohnya sudah ada ura-ura untuk melepaskan subsidi berkaitan telur dan sebagainya. Dalam perihal ini, bagaimana doktor melihat kesan positif terhadap penyasaran semula subsidi ini? Adakah ia memberikan satu suntikan yang baik dalam konteks sistem ekonomi itu? Dan kedua, soal kemampuan rakyat tersebut dalam berhadapan dengan penyasaran subsidi ini. Okey, dia sebenarnya banyak teori ekonomi yang kita boleh rujuklah. Betul. Tidak kira daripada teori ekonomi barat, malah ada juga dia teori ekonomi timur ataupun Islam. Sebagai contohnya, kalau teori ekonomi Islam, Imam Ghazali dulu dah bincang dah pasal teori ni. Imam Ghazali, Ibn Taymiyah dan sebagainya pernah berbincang tentang teori-teori ekonomi ni, di mana bila kita lihat kepada isu contohnya kawalan, kata kawalan lah kan. Betul. Subsidinya, kalau telurnya kawalan harga. Betul. Kan. Jadi bila kita nak letak kawalan harga tu semua tu, itu mungkin akan memberikan kesan kepada peniaga, pengusaha dan sebagainya. Okey, tapi kita dalam satu masa kita mahukan kita menjaga hak kepada rakyat kita untuk mendapatkan barangan dengan murah. Tapi apa yang telah saya baca daripada segi teori ekonomi, kan, kita dalam teori ekonomi Islam juga ada menyatakan bahawa ianya pasaran tu sebaik-baiknya biar dia ditentukan oleh pasaran, iaitu permintaan dan penawaran. Betul. Harga itu dia berlaku disebabkan oleh ada permintaan daripada pembeli dan juga penawaran, iaitu yang barang-barang tu yang disediakan oleh penjual. Jadi ini dia panggil pasaran bebas lah. Pasaran bebas. Pasaran bebas ni kadang-kadang yang dirisaukannya adalah apabila harga menjadi terlalu tinggi. Tapi kalau pasaran ni kita lihat, bila harga terlalu tinggi, maka orang akan mengurangkan pembelian. Jadi dia akan turun balik permintaannya. Jadi harga akan stabil balik. Jadi tapi dalam konteks contohnya subsidi yang kita dah rasionalisasikan, untuk barang-barang keperluan asas itu. Keperluan asas tu, yang mana kita boleh mengurangkan subsidi, tetapi kita kena pastikan bahawa ianya tidak menjejaskan pengguna lah. Dia tak menjejas pengguna. Dengan kaedah penyasaran kepada mereka yang tepat untuk dapat. Kalau saya lihat sekarang ini, rata-rata pemikir ekonomi melihat bahawasanya kaedah penyasaran subsidi ataupun rasionalisasi subsidi merupakan kaedah yang cukup baik untuk memastikan beban kewangan negara itu dalam keadaan sihat. Cuma konteksnya adalah tentang pelaksanaan penyasaran subsidi itu. Bagi sudut pandang doktor sendiri, apakah langkah yang perlu diambil oleh kerajaan dalam memastikan supaya proses pelaksanaan rasionalisasi subsidi itu berjalan dengan lancar tanpa merisaukan rakyat? Saya tertariklah dengan satu sistem yang kita cuba laksanakan. Iaitu sistem yang mendapatkan kita punya data. Rakyat punya data-data rakyat lah. Kita panggil sistem padu. Jadi saya tertarik dengan sistem tu. Sebab bagi saya, apabila kita mempunyai data tu, maka kita tahu kita punya rakyat ni, yang ni perlu dibantu. Kan? Sepatutnya lah kita apabila ada sistem tu, memang subsidi yang bersasar tu sampai kepada orang yang betul-betul memerlukan. Begitulah. Cuma dalam konteks pelaksanaan itu, mengumpul data sudah ada satu peringkat, tetapi mengenal pasti data untuk dilaksanakan sepanjang 2024 ini, bagaimana doktor melihat pengurusan data padu itu digunakan untuk memastikan mereka yang benar-benar memerlukan dapat apa yang perlu? Itu kita kena kaji jugalah nanti. Setakat ini doktor melihat bagaimana? Saya pun tidak berapa pasti dalam segi pelaksanaan tersebut, kan. Sebab yang data-data ni kita nampak golongan yang contohnya golongan sasar tu ada. Tapi saya rasa data tu perlu diintegrasikan dengan banyak lagi data. Kita ada banyak data ni. Betul. Kan? Padu mungkin ada, tapi kita ada banyak lagi data-data lain. Jadi sekarang yang kita nampak apa e-kasih tu digunakan untuk pembayaran STR, SARA dan juga ni. Jadi itu yang kita nampak. Tapi adakah integrasi tak tu? E-kasih dengan padu tu
adakah integrasi? Okay, ini harus untuk perhalusi. Perhalusi. Okey, baik. Baik. Banyak lagi kita nak bercakap selepas ini, khususnya berkaitan tumpuan kepada belanjawan 2025 pula. Saya nak bertanya beberapa soalan penting kepada doktor selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita nak berhenti berehat seketika. Baik, sekarang kita nak berikan tumpuan kepada belanjawan 2025 yang akan dibentangkan pada hari esok dan jangkaan-jangkaan perkara yang harus untuk diperhalusi melalui cabaran-cabaran semasa khusus pada tahun 2025. Namun sebelum saya tanya kepada doktor, saya nak berikan ruang juga kepada anda untuk menghubungi kami di talian 0326979767 ataupun di 0326979768. Saya berikan ruang kepada anda untuk bertanyakan sebarang persoalan untuk diajukan kepada tetamu kita di studio ketika ini. Baik, saya nak beralih kepada tumpuan belanjawan 2025. Tadi kita bercakap soal subsidi, soal mekanisme bagaimana kos harga barang itu harus untuk dikekalkan. Dalam pihak ini saya melihat bagaimana Bank Negara Malaysia sendiri juga telah pun menyatakan tentang usaha untuk menstabilkan harga ini, dia memerlukan pendekatan seimbang antara intervensi kerajaan dengan juga pasaran bebas tadi. Kedua-dua itu harus dicari titik tengah. Dan untuk ini saya nak tanya kepada doktor, untuk belanjawan 2025, bagaimana pandangan daripada doktor sendiri untuk memastikan harga barangan asas itu kekal stabil tanpa membebankan rakyat dalam masa sama juga sektor perniagaan itu? Apakah mekanisme yang terbaik yang kerajaan harus lihat untuk meimbangi antara kedua-dua keperluan ini? Okey, itu berbalik pada harga tadi kan, dan kawalan harga dan juga pasaran tadi kan. So kita nak pergi kepada pasaran bebas ataupun pasaran bebas dengan kawalan, iaitu kita ada government, kerajaan punya intervensi. Kerajaan boleh intervensi tadi daripada fiskal dan juga monetary. Okay, Bank Negara akan melaksanakan monetary dan kerajaan boleh melaksanakan dasar fiskal. Okey. Dasar fiskal tu ialah daripada subsidinya, kawalan harganya, okey. Dan yang ini banyak dilaksanakan di negara-negara membangun. Malah negara yang sudah maju pun ada melaksanakan subsidi dan juga kawalan harga. Okey, untuk membantu rakyat. Sebab kadang-kadang ni harga ni ada yang dikawal oleh segolongan kelompok ada pada panggil kartel. Dimonopolikan. Jadi kita tak nak ianya berlaku begitu. Sebab kalau pasaran bebas, okey, tidak ada masalah. Tapi bila berlakunya ekonomi itu ada oligopoli ataupun kartel tersebut, maka perlu ada intervensi kerajaan untuk membantu rakyat. Okey, baik. Saya nak tarik berkaitan tentang perkara ini, bagaimana ia harus kekal stabil dalam konteks jangka masa yang panjang. Tapi saya simpan dulu tentang perkara ini kerana saya nak beri ruang kepada penonton kita, iaitu Encik Ridwan dari Pulau Pinang untuk bertanyakan soalan kepada tetamu kita. Silakan Encik Ridwan. Ya, Assalamualaikum Tuan Pengurusi. Waalaikumsalam. Ini saya Ridwan ni, daripada Pulau Pinang, ingin bertanya soalan lah. Okey, silakan. Okey, yang pertama kita tengok cukai tembakau kan. Untuk rokok tidak dinaikkan. Patutnya kita ada buat kempen melarang merokok kan. Tapi patutnya kita menaikkan cukai tembakau untuk menambah hasil pendapatan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ahli panel dah sebut kan, untuk mengurangkan rakyat Malaysia ke Thailand. Tetapi tengok ramai lagi rakyat Malaysia ke Thailand. Jadi dia menyebabkan pertukaran Malaysia, duit Malaysia ni pergi ke sana. Jadi kita mengurangkan nilai kita, nilai mata wang kita. Macam mana kita langkah-langkah untuk mengatasi hal ni? Ketiga, itu RON 95 kan. Dengar kerajaan kata untuk mengurangkan subsidi 95. Adakah rancangan ni akan dijalankan? Okey. Baik. Okey, minta ahli panel pula dalam ni. Okey, cantik. Baik, terima kasih Encik Ridwan dari Pulau Pinang. 3 persoalan asas diberikan. Ini berkaitan tentang cukai tadi, soal cukai tembakau yang saya kira harus untuk dilihat juga tentang perihal ini, cadangan itu. Kedua, berkaitan tentang khususnya RON 95. Adakah Dr. optimis bahawasanya masih lagi diberikan subsidi itu ataupun barangkali sudah ada sedikit sebanyak sebagaimana diesel dilakukan? Dan juga persoalan ketiga tadi, aliran wang keluar negara itu semakin tinggi apabila kita kurang. Tapi soal itu juga saya tanya jugalah sebab kalau kita lihat tahun 2024, 2023 banyak insentif pelancongan dalam negara diberikan ya. Tapi ianya bagaikan tidak bergerak untuk menyekat mereka ataupun menghiburkan kita untuk dalam negara ini kan. Bagaimana doktor melihat 3 perkara penting ini? Okey, yang pertama tu tentang cukai tembakau. Saya tak tahu naik kan. Saya tak tahu naik. Jadi tahun ni memang akan naik lagi lah. Tahun 2025 ni cukai tembakau ni akan naik lagi lah. Yang ni tapi sebenarnya dia permintaannya tu kuat. Walaupun harganya naik,
Tapi dia dalam ekonomi dia panggil ada keluk dia. Keluk dia memang orang yang betul-betul maksudnya dah melekat dengan tembakau tersebut, dia akan beli juga walaupun harganya mahal. Betul. Okey, jadi kat situ saya rasa memang akan menambahkan Dan seharusnya ditambah sentiasa. Memang sentiasa ditambah. Tapi pendapatan negara mungkin bertambahlah di situ. Yang keduanya tentang ditanya tentang pelancongan ke kita pergi RON 95 dulu ni. RON 95 saya rasa dalam rasionalisasi subsidi, ini pendapat saya, kerajaan memang dah lama disaran oleh World Bank untuk merelasionalisasikan subsidi daripada saya sebab dalam bajet ni saya dah lama dah 10 tahun dalam ulasan ni. Jadi masa COVID lagi. Okey, sebelum COVID pun dah ada, tapi masa COVID tu memang dalam laporan Bank Dunia memang telah disarankan untuk merealisasikan RON 95 ini. Susah menyebut. Cuma pokoknya doktor, adakah itu akan dilaksanakan dalam belanjawan 2025? Adakah ada tekad daripada kerajaan untuk melaksanakan itu? Itu tidak dapat saya jawab. Berdasarkan daripada penglihatan doktor sendiri melalui tindakan ekonomi. Saya mungkin patutnya kena buatlah. Patut kena buat, tetapi nak dibuat tu masih lagi tidak pasti. Mungkin satu tindakan yang mungkin tidak popular, jadi mungkin dia akan menunggu masa lah untuk membuat begitulah. Okey. Yang ketiga, soal aliran wang keluar negara ini, walaupun sudah ada injection package untuk melancong dalam negara dilakukan 2 tahun kebelakang ini. Bagaimana doktor melihat? Adakah package itu tidak menarik untuk memberikan pulangan kepada kita atau bagaimana? Okey, mungkin package itu satu tidak dapat menarik perhatian dari segi keluarnya orang tu ke Thailand lah, ataupun keluar negara lah. Mungkin disebabkan oleh pengusaha-pengusaha kita sendiri. Okay, dari segi kita, kalau dari segi servis industri ni, saya bawa kepada bisnes lah sikit. Bisnes, dia panggil servis quality. Dia ada 5 elemen utama. Okay, servis quality. Okay, tapi ini dia terpakai kepada semua perkhidmatan lah, tak semesti saja industri pelancongan semata. Okay, dia ada dalam bahasa Inggeris boleh silakan. Okay, reliability, assurance, tangibility, empathy dengan satu lagi responsiveness. Okay, reliability tu maksudnya reliable, kan? Kalau kita dapat perkhidmatan tu, kalau dijanjikan contohnya begitu, dapat begitu, kan? So itu satu. Kedua, assurance, kan? Assurance tu dia jaminan. Okay, jaminan dia kalau dia nak pergi hotel tersebut, ada jaminannya, dia ada jaminan yang seperti yang dijanjikan, okey, dan sebagainya lah. Okey, tangibility tu dari segi dia punya tangible ni, apa dia panggil tu, untuk hiasan, dalaman ke, luaran ke, tawaran, looks and feel-nya itu. The looks and feel tu, kan. Empathy, kadang-kadang customer dia nak, contohlah hotel nak masuk lewat ke, kan. Adalah kita nak bagi flexibility ke arah itu. Flexibility dia sebab dia faham customer bagaimana. Dan juga responsiveness, kan. So maksudnya dia respon dengan awal, kan, cepat. Jadi kadang-kadang ni kita pengusaha-pengusaha kita kena tengok, sebab service quality dia bukannya macam produk kilang. Betul. Dia kena tengok kepada service quality. Jadi satu, mungkin kita, kerajaan cuba nak melaksanakan insentif, tapi bergantung juga dengan pada pengusaha-pengusaha itu. Penawar perkhidmatan. Kalau kita menawarkan perkhidmatan tu, dia sebenarnya dalam servis, dalam perkhidmatan, kita kena tawarkan sesuatu. Kita tawarkan A. Customer dia akan jangka dapat A. Betul. Tapi kita bagi A dan B. Okey. Dia akan baru rasa puas. Baru rasa berbaloi. Itu je selalunya kita kena buat macam tu. Kalau pengusaha lah, kita kena bagi lebih daripada apa yang dijangkakan. Okey, ini merupakan satu perkara yang harus dilihat juga oleh pemain industri, bagaimana untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan itu kepada rakyat. Dan saya kira rata-rata juga bersetuju dengan perkara ini, bagaimana itu harus dilihat. Tadi bercakap soal isu barangan asas. Kita bercakap soal harga barangan asas itu kekal pada harga yang boleh untuk dimiliki dan dibeli bagi tempoh masa panjang. Ia terkait dengan soal dasar bekalan makanan negara kita, security food kita ini. Kerana itu jugalah kerana supaya kita ini tidak terkesan daripada sebarang geopolitik ataupun perubahan dasar-dasar negara-negara lain. Kerana kita banyak mengimport sekarang ini untuk menghasilkan jaminan
Jaminan Sekuriti Makanan Negara Sekuriti ini. makanan, Untuk tahun 2025, bagaimana kerajaan harus mencari sektor-sektor tertentu penawaran makanan ini untuk dipertingkatkan lagi dan sekaligus dapat meningkatkan sektor jaminan makanan negara? Kita pergi pada yang asas lah. Yang asasnya apa yang kita perlu, yang selalu kita guna. Okay, kita guna beras, daging, telur, sampailah kepada barang untuk binatang ternakan ni makan, dia punya bijirinya, dia punya benihnya, dia punya, semua tu. Jadi perantaian tu perlu ada. Sebab kita memang faham, kita pun tahu bahawa masalah geopolitik, masalah iklim, dia akan menggugat rantaian bekalan makanan kita. Betul. Dan kita nak kata kita tak nak import daripada luar, kita masih import. Cuma kita perlu ada security makanan, ketersediaan kita untuk kita menangani masalah-masalah yang datang dari luar ni. Sebab 80% daging kita import. Betul. Kan? Jadi 80% tu. Jadi kalau tiba-tiba ada masalah di luar negara, kita tak ada makanan daging, kan, kita perlu beralih kepada protein dan lain dan sebagainya. Kan? Untuk itu, bagaimana package injection yang harus dilakukan untuk meningkatkan lagi sektor-sektor seperti peternakan ini, supaya pemain-pemain dalam pertanian, supaya pemain-pemain industri masuk ke dalam industri ini dan tidak takut dengan risiko-risiko yang mereka akan berlaku? Ya, dia sebenarnya kita perlu, kerajaan perlu menggalakkan golongan muda lah untuk menceburi bidang ini. Sebab orang muda ni dia lebih bertenaga. Lebih bertenaga dan juga mempunyai idea dan juga mempunyai pengetahuan teknologi. Berbanding dengan orang yang dah berusia macam saya ni, kita ni tenaga dah kurang. Nak pergi dah kurang. Jadi kalau mereka ni dan mempunyai teknologi, dia akan menjadikan mereka minat. Sebab dia boleh, macam kalau kita tengok di luar negara tu. Hanya 2-3 orang dia boleh jaga kebun-kebun dan ladang yang bereka-reka, berpuluh ekar. Disebabkan mereka mempunyai teknologi dari segi jenteranya, dari segi menjaga tanamannya dan sebagainya. Sekarang ni kita dah ada drone dan sebagainya, kan. Jadi orang muda ni memang dia ada pengetahuan tu. Cuma bagaimana kita nak dorong mereka ke situ, dan juga yang satu masalahnya modal. Modal kita selalunya tak ada orang muda. Dia ada knowledge, modal tak ada. Jadi kena matchkan antara kedua-dua perkara. Ada satu perkara yang harus untuk saya tanya nanti berkaitan tentang isu ini untuk meningkatkan lagi kemasukan golongan muda seperti yang diminta tadi untuk dalam terlibat soal pertanian dan juga soal pertanian dan juga perdagangan peladangan ini. Tapi kita nak berikan dahulu laluan ini kepada penonton kita, iaitu Encik Mazlan, untuk bertanyakan soalan. Silakan. Saya buat cadangan lah kata bajet 205 ni. Kata dulu zaman Datuk Najib jadi PM, harga elektrik bawah RM20 tak kena bayar, orang kampung seronok masa tu. Tapi sekarang ni RM3 pun kena bayar tu lah. Kadang-kadang kita terfikir juga orang kampung minta tolong cakap lu. Satu lagi, orang-orang luar datang buat duit di tempat kita ni, buka warung tu, buka warung ni, kekayaan ni buat balik tempat dia. Macam mana tu? Buka warung Tom Yam lah, macam tu macam mana kautkan harta kita buat balik nazar dia. Dia kaya-kaya, kita dia pun di sini pun. Itu saya. Okey, baik, terima kasih. Ini tentang soal tarif elektrik. Saya difahamkan kerajaan baru saja membekukanlah kenaikan elektrik itu. Kerana kita faham sekarang ini dalam industri orang juga menunjukkan peningkatan dari segi kos dan juga tarif itu. Tentang perkara ini, bagaimana kita satu dia, adakah perlu untuk dilihat kembali, berikan barangkali bukan sekadar subsidi je, bawah RM20 tak payah bayar atau bagaimana? Itu bergantung kepada kesihatan ekonomi negara kita mampu tak? Saya rasa itu TNB lah, Tenaga Nasional lah. Kalau diorang boleh melakukan CSR lah sikit. Kepada golongan B40 yang harga elektriknya RM3 tadi, kan, bolehlah diberikan subsidi. Sebab TNB dia sekarang ni harga tenaga saham dia RM14. Masa COVID dulu dia RM8 je. Jadi peningkatan RM6 tu memberikan satu
Peluang besar petunjuk lah yang mereka positif. Okey. Jadi mungkin perlu dilaksanakan, dipanggil CSR tu. CSR kita kalau boleh corporation tu boleh memberikan balik sumbangan kepada rakyat juga. Okey, tanpa melalui dana daripada kerajaan. Tanpa pun boleh. Dia orang boleh bantulah. Boleh bantulah. Kalau setakat RM3 tu dia bolehlah cakap tak apalah, kita write off lah RM3 tu. Tapi itu bergantung kepada perbincangan jugalah. Tetapi itu fleksibel untuk dilakukan? Itu pulang. Berdasarkan kepada kewangan TNB. Sebab kalau harga saham sekarang RM14, sepatutnya mereka mampu melakukan. Okey. Baik, tadi bercakap soal isu pertanian dan juga peternakan. Antara salah satunya berkaitan tentang bagaimana orang muda itu harus diperkasakan dengan kemajuan teknologi dan sebagainya. Selain pada soal isu dana, saya bergerak ke dalam lagi. Antara isu yang terbabit kenapa tidak ramai berada di dalam industri ini adalah berkaitan tentang isu tanah. Kerana pertanian, peternakan memerlukan kawasan tanah untuk melaksanakan modus operandi dia. Pemilikan tanah merupakan salah satu perkara yang harus dilihat kerana ia merupakan terbabit dengan kerajaan negeri. Pemilikan tanah. Bagaimana harus untuk dilakukan oleh pihak kerajaan sama ada peringkat persekutuan dan juga negeri untuk memastikan supaya ada kawasan digazetkan untuk pertanian dan akhirnya boleh menarik minat golongan-golongan muda yang memang barangkali tidak mempunyai aset tanah untuk melakukan pertanian dapat juga melaksanakan impian itu. Bukan saja tanah, modal jugalah. Modal itu satu perkara kerana memang sudah ada dia ada modal tanah, modal tenaga tadi dan juga modal duit lah. Okey, betul. Dan duit ni satu perkara kerana kita lihat setiap tahun sudah ada dana dari diberikan. Soal isu tanah ini bagaimana ini harus untuk kalau saya selalu pergilah melawat majlis daerah. Memang ada. Betul. Tanah yang untuk komersial, tanah untuk industri dan tanah untuk pertanian. Tapi tanah tu bukan tanah orang muda ni, tanah orang kan? Betul. Tanah orang. Jadi isu dia, orang muda memang tak ada duit nak beli tanah yang 1 ekar mungkin harganya kalau di kawasan yang hotspot ke, harganya mahal. 1 ekar dah RM100,000, RM200,000. Kalau di Kuala Lumpur lagi lah kan, itu tak sesuai lah untuk tanah pertanian. Tapi maksudnya di luar, tanahnya harganya mahal. Jadi kat sini maksudnya golongan muda tak mampu lah nak membeli tanah dan membuat projek. Bukan tak mampu, mungkin dari segi simpanan ni tak cukup lagi untuk mendapatkan tu. Jadi perlu ada satu mekanisme, mekanisme yang mungkin boleh dilaksanakan pada tahun 2025, iaitu saya suka untuk mencadangkan bagaimana kerajaan negeri kerajaan negeri melaksanakan sistem wakaf. Wakaf tanah tu untuk digunakan oleh golongan muda ni, bercucuk tanam untuk menjadi buat usahawan inilah, tanaman kontan dan sebagainya. Dan apabila tanah tu, sebab wakaf ni kadang-kadang kita tengok orang wakaf untuk tanah kubur kan, tanah kubur, tapi sebenarnya boleh juga digunakan, kalau wakaf am tu boleh digunakan untuk projek-projek yang boleh mendatangkan manfaat. Jadi hasil wakaf tu dia boleh memberi manfaat kepada golongan yang mengusahakan tu dan juga kepada orang awam. Contohnya duit untung tu mungkin dibahagikan secara profit ratio. Kerana satu pihak memberi modal, satu pihak ada pengusahanya. Dia dapat juga keuntungannya dan juga kepada majlis lah. Majlis. Jadi maksudnya adalah portionnya, ada peruntukan dia 50-50 ke dan sebagainya. Jadi 50 tu masuk balik kepada wakaf. So untuk kegunaan ramai. Jadi 50 tu untuk kepada pengusaha. Jadi sekarang ni pengusaha dia tak perlu keluarkan modal untuk beli tanah tu. Tanah tu dia ni mungkin kos dia tinggi kan. 1 ekar dah RM100,000 contoh atau RM50,000. Kalau 10 ekar dia nak usahakan tanaman nanas contohlah, 10 ekar. Dah hampir 100,000 kali dengan 10 ekar. Dah hampir RM1 juta. Kan? RM1 juta mana ada orang muda ada duit. Jadi kalau majlis ataupun kerajaan negeri boleh melihat kadang-kadang tanah tu tak digunakan. Tanah wakaf banyakkannya tak dilaksanakan. Kita try dulu. Laksanakan tanah wakaf. Projek rintis itu harus bermula. Baik. Difahamkan juga tahun 2024 kita saksikan bagaimana pelaburan dalam bidang teknologi, data raya dan juga kecerdasan buatan minda telah pun dibawa masuk ke dalam negara kita. Tetapi pokoknya untuk tahun 2025 bagaimana nak menyuntik bakat-bakat baru dalam bidang-bidang ini. Kita nak tanyakan soalan itu kepada doktor. Namun kita berhenti dahulu selepas ini.
Baik, 2024 menariknya apabila banyak pertemuan-pertemuan pemimpin negara kita dengan negara-negara asing difokuskan untuk membawa masuk pelaburan-pelaburan dalam bidang berteknologi tinggi, kecerdasan buatan dan berkaitan tentang data raya, dan difahamkan Malaysia telah pun dijadikan antara hub utama untuk pembangunan AI secara khususnya. Ini satu perkara yang baik untuk negara kita dalam memacu pelaburan-pelaburan baru. Cuma konteksnya dalam konteks adalah pelahiran bakat baru. Supaya yang bekerja itu nanti adalah warga negara Malaysia, yang pakar-pakar dalam bidang ini juga adalah warga negara Malaysia. Itu harus untuk dicernakan dalam Belanjawan 2025, pelahiran bakat baru dalam teknologi ini. Apakah yang harus untuk difikirkan oleh kerajaan, Dr. melihat? Segmen-segmen apakah yang harus untuk digiatkan lagi untuk meningkatkan lagi pelahiran bakat baru itu? Okey. Dalam pelaksanaan ni, kita dah tengok daripada 2021 macam mana pelabur-pelabur ni dari segi konteks data center, data raya data raya dan AI ni dah cuba dah masuk lah. Dan data menunjukkan lebih kurang 76 bilion kot yang telah diluluskan. Saya pernah komen tentang Google nak masuk dalam 10 bilion. Lepas tu ada Nvidia, Singtel. Kebanyakan pelabur-pelabur luar lah. Dan mereka berminat tengok Malaysia ni sebagai satu negara yang boleh mereka labur. Okay. Tapi bila kita kaji kenapa, disebabkan kita punya tenaga kerja kita. Okay. Kita punya, kita berkata pelajar-pelajar universiti kita lah. Yang kalau dibandingkan gajinya masih lagi taklah terlalu tinggi. Okay. Tapi kita nak gaji mereka tinggi lah. Betul. Kita nak kalau boleh lepasan-lepasan universiti, okay, ataupun lepasan politeknik ke apa dah semua mempunyai gaji yang tinggi. Setara. Yang tinggi lah. Sebab kita nak dapat mencapai negara berpendapatan tinggi. Betul. Kan, high income nation. Dan berbandingkan negara di Singapura sebagai contohnya, dia 5 kali lagi ganda lebih tinggi daripada kita. Jadi sebab tu dia tak nak melabur di Singapura. Dan Singapura pula tak ada pula tanah. Kita tanah besar. Di Johor saja ya. Google di Johor tak silap saya. Di Elmina. Google. Di Johor pun banyak lagi kan. Jadi maksudnya kita ada tanah, kita ada lepasan universiti, ada knowledge. Okay. Sedangkan pada tahun ni dia punya hari akademia kita, dia punya tema dia lah mentransformasi akademia menggunakan AI. Iaitu untuk menjadikan masyarakat madani berinovasi. Kan? Jadi kita memang maksudnya faham bahawa keperluan kita untuk melahirkan, kita ni maksudnya pendidikan lah. Pendidikan untuk melahirkan golongan yang boleh menceburi bidang-bidang baru ni. Kan? Kita tak nak nanti kalau dia orang buka sebagai contohnya, Google buka semua tu, tapi yang datang kerja orang luar. Betul. Kita tak nak tu. Okay. Kita juga tak nak dia setakat suruh kita kerja yang low level punya ataupun berkemahiran rendah. So kita nak semuanya berkemahiran tinggi, ada pemindahan pengetahuan, knowledge transfer. Okay, kepada kita. Okay. Bukannya hanya sebagai kita digunakan sebab kita punya kos buruh kita rendah dan sebagainya, tapi ada pemindahan teknologi, maka kita boleh berkembang terus. Okay. So satu dari segi konteks itu. Yang keduanya dari segi konteks kita lihat bahawa semiconductor punya industri pun berkembang juga di Malaysia. Okay. Dulu sebab apa? Di Taiwan. Kan kalau kita beli handphonenya semuanya daripada Taiwan. Chips semua daripada Taiwan. Maksudnya Taiwan antara yang terbesar. Tapi disebabkan masalah geopolitik, kan, di antara China, kan, Taiwan dan sebagainya, maka pelabur-pelabur pun dia dah cakap, mungkin Malaysia lebih baik untuk kita dia masuk, melabur di sini. Jadi maksudnya kita perlu ada lebih banyaklah yang seperti Dini kata tadi, bahawa perlu ada pekerja-pekerja yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dari segi teknologi, dari segi kecerdasan buatan tersebut. Maka kita perlu
tenaga yang ini. Okey, salah satu perkara lagi, mungkin kita dah bawa masuk pelabur-pelabur besar dalam bidang teknologi ini seperti disebut tadi Google dan sebagainya. Saya nak bercakap bukan semata-mata soal pelahiran bakat yang akan bekerja dengan mereka, tetapi bagi syarikat-syarikat baru tempatan dalam bidang yang sama, bagaimana harus dilakukan modal injection kepada mereka ini ataupun bantuan pemula kepada syarikat startup ini untuk memastikan mereka juga menguruskan bahagian-bahagian kecil dalam sistem ini. Sistem yang lebih besar lah. Contohnya dia akan jadi supplier kepada Google. Betul. Ataupun dia supplier kepada Nvidia kan. Jadi perlu ada injection lah. Perlu ada suntikan. Suntikan dan mungkin dari satu segi satu latihan. Okey. Satu dari segi modal. Betul. Okey. Jadi modal ni kita kalau yang kecil-kecil ni dia ada beberapa tahap. Okey, ada yang mikro, ada yang SME, ada yang dah kira besar lah. Okey. Jadi kalau yang kecil-kecil ni, yang startup ni, kita panggil mikro. Okey, mikro. Dan mikro ni kadang-kadang ni contohnya lepasan universiti lah. You ada idea tapi you tak ada apa-apa kan. You ada idea je. Macam mana dia nak dapat modal? Pergi bank memang mungkin tak. Kena ada, perlu ada background. Perlu ada background, kena ada gadaian yang dah sama kan. Kebanyakan mereka tak ada. Okey, idea je. Jadi kat sini perlu ada satu incubator lah. Incubator mungkin kita dah ada dulu incubator kan. Tapi incubator ni khusus lah kepada kecerdasan buatan AI ni. Okay, bagaimana boleh bantu mereka ni untuk mendapatkan modal suntikan awal. Okay, dia panggil seed money lah. Okay, seed money dalam bahasa Malaysianya modal awal lah. Okay, modal awal untuk mereka boleh berkembang kepada satu tahap yang lebih besar lagi. Okey. Baik, Doktor, salah satu perkara menarik untuk dinasihatkan apabila belanjawan adalah berkaitan tentang bagaimana sistem ekonomi itu boleh meningkatkan pergerakan gaji bagi masyarakat. Untuk tahun ini, menariknya di bawah sektor kerajaan, kita sudah melaksanakan SSPA dan difahamkan CIMB Securities juga menjangkakan pada tahun depan apabila pelaksanaan fasa kedua itu dilaksanakan bagi pejabat awam, ia secara tidak langsung kepada sektor swasta sedikit sebanyak meningkatkan pendapatan gaji mereka. Dalam perihal ini, bagaimana Doktor melihat kesan peningkatan gaji minimum ini terhadap taraf hidup rakyat dan adakah ini akan memberikan impak kepada kos operasi perniagaan terutamanya dalam kalangan PKS secara khusus? Okey, dia mesti akan meningkatkan. So bila kita niat macam syarikat meningkatkan gaji. Jadi gaji ini adalah kos mereka. Betul. Akan naik lah. Betul. Akan naik. Tapi maksudnya kalau bila kita meningkatkan gaji, produktiviti pun bagaimana itu nanti? Produktiviti selalunya akan meningkat. Okey, dia kadang-kadangnya berkadar terus. Kalau kita tengok kajian-kajian lah. Tapi ada kalanya kadang-kadang dia tak semestinya meningkat. Dia tengok jugalah. Tapi dari konteks bila syarikat-syarikat ni mula mungkin rasa okeylah bersetujulah. Nak selarilah dengan kerajaan. Kerajaan meningkatkan gaji penjawat awam, maka syarikat-syarikat tu pun nak juga meningkatkan gaji pekerja-pekerja swasta ni lah. Okey. Kat sini mungkin boleh. Okey, dicadangkan mungkin kerajaan dalam, saya tak pastilah, mungkinlah dalam pembentangan tu akan memberikan insentif kepada syarikat-syarikat ni supaya dia tak terperanjat. Kalau dia nak tingkatkan tu, dia tak terperanjat lah. So maksudnya dia boleh dalam masa 3 bulan tu, dia boleh dapat sedikit, macam dulu masa COVID kan dia ada jadi subsidi upah dilakukan. Subsidi upah tu dia tak jangan berhentikan bekerja. Kan? Tapi nanti kerajaan akan bagi subsidi upah tu. Jadi kalau dalam konteks kita naikkan gaji tu, mungkin 3 bulan bagi bagi dia rasa sebenarnya boleh. Barangkali ini mungkin apa yang sedang dilakukan sebagaimana dalam dasar gaji progresif negara. Sedikit diberikan subsidi upah berdasarkan kepada skilling ataupun upskilling yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Baik, Doktor, penghujung ini ringkas saja memandangkan esok kita akan berdengar pembentangan belanjawan 2025. Jangkaan daripada Doktor, adakah kadar belanjawan itu akan lebih banyak daripada tahun ini 2024? Dan kedua, jangkaan daripada Doktor sendiri, apakah sektor yang akan dilihat lebih diberikan fokus dan juga khusus bagi menghadapi cabaran tahun 2025? Okey, saya rasa lagi besar lah. Selalunya dia lagi besar sebab kita dalam belanjawan ni dia ada beberapa strategi mengembang ke menguncup ke. Jadi saya rasa dalam waktu sekarang masih mengembang tapi berhati-hati. Expansionary
austerity expansionary lah. Okay, pengembangan tapi austerity. Maksudnya dia mengembang tapi dengan berhati-hati. Jadi mungkin akan lebih besar sikit daripada tahun lepas. Tetap juga di bawah kadar fiskal yang telah kita mahukan. Tapi mungkin defisitnya berkurang. Okey. Defisitnya berkurang. Dia kalau boleh kita tak nak defisit lah. Tapi tak boleh lah juga. Betul. Kalau tak kita ada perbelanjaan mengurus, perbelanjaan pembangunan. Selalunya yang defisit tu yang pembangunan tu. Contohnya pembangunan kita 90 bilion, kita defisit lebih kurang dalam amount tu juga. Lebih kurang lah sebab pembangunan. Jadi dalam tahun depan ni, tahun 2025, kita akan dapat lihat satu penentukan yang besar juga. Tapi kita berharap bahawa defisitnya tidak terlalu tinggi. Saya agak dalam 3.5%. Okay, maksudnya dia dah cuba kurangkan lah daripada yang dulu 48 lebih kurang. Betul. So mungkin sekarang ni dalam 3.8 ataupun 3.5. Okay, jadi apa sektor-sektor yang perlu ditekankan ya? Kalau saya ikut teori lah. Teorinya kita ikut maqasid. Saya tengok dalam Madani pun ada maqasid syariah tu. Betul. So maqasid syariah tu dia akan ada ikut turutannya. Apa yang perlu kita berikan fokus. Pertama agama lah. Kedua lepas tu ialah nyawa. Kan? Kita kena pastikan nyawa tu adalah kesihatan. Okay, kesihatan. Ketiganya akal. Akal tu pendidikan. Kan? Keempatnya ialah sektor keturunan. Ini sektor sosial apa semua tu perlu diberikan. Kelima barulah sektor harta. So yang pentingnya tadi kita tengok kesihatan kita, kalau boleh buatlah mana tempat yang perlu ada kesihatan hospital, buat infrastruktur harus dilakukan. Infrastruktur harus dilakukan. Pendidikan, kawasan pendidikan yang pendalaman tu yang mana perlu penambahbaikan perlu dilaksanakan. Jadi itu adalah mengikut kepada maqasid syariah. Okey, baik. Penutup itu, maqasid syariah merupakan antara nasihat yang dilihat bagaikan satu perkara penting untuk diberikan perhatian dalam merangka belanjawan itu nanti. Tapi apapun, saya kira esoklah jawapannya itu bagaimana ianya akan diintegrasikan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali yang merupakan pengasas ekonomi Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM dan pembincang soal kesinambungan reformasi ekonomi dalam belanjawan 2025. Terima kasih kepada Doktor. Baik, esok insya-Allah kita akan dengarkan laporan berkaitan tentang belanjawan 2025 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kewangan Negara, dan tentunya Bernama TV akan membawakan perbincangan pre and post sekitar jam 3 petang dalam bahasa Inggeris. Dengarkan perbincangan itu secara teliti dan khusus kerana kami dengar suara anda selaku rakyat Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam Malaysia.